Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sambung Bahasa Melayu tahun 3. Kita masih lagi dalam unit 7 Keselamatan di Rumah. Murid-murid boleh buka buku teks jilid 1, muka surat 45. Okey, sebelum kita mulakan kelas hari ini, Muallimah harap murid-murid sudah bersedia dengan buku masing-masing, dan sebelum tu kita baca doa sebelum belajar dulu. Okey, murid-murid semua bertadah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minal mu'minin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Amin ya rabbal alamin. Okey, untuk yang seterusnya, objektif kita hari ini ataupun objektif dan kemahiran yang akan ditekankan pada hari ini ialah, kejap dia, Muallimah punya slide ni loading sikit. Yang pertama iaitu berkenaan aspek bahasa. Kemahiran yang pertama iaitu kita akan tekankan berkenaan dengan aspek seni bahasa, iaitu perumpamaan. Yang kedua, objektif hari ini, murid dapat bercerita menggunakan gaya bahasa yang indah, iaitu menggunakan perumpamaan. Okey, kita akan tengok apa maksudkan dengan perumpamaan. Okey, sebelum kita nak bercerita guna gaya bahasa yang indah, kita kena faham dulu apa yang kita nak belajar. Okey, pastikan semua murid sudah bersedia dengan buku teks. Dalam buku teks awak ada dia bagi tajuk tumbuhan berbahaya. Okey, dalam teks tumbuhan berbahaya tu, dalam cerita tu, dia ada gunakan perumpamaan. Okey, Muallimah bagi tahu dulu maksud perumpamaan ialah sejenis peribahasa yang membandingkan sesuatu dengan apa-apa yang ada di sekeliling kita. Maksudnya perumpamaan ni merupakan perbandingan dengan sesuatu yang ada di sekeliling kita. Biasanya perumpamaan ni dimulai dengan perkataan bagai, seperti, ibarat, laksana, umpama. Okey, ni merupakan perumpamaan. Dia biasanya permulaan perumpamaan tu dia guna perkataan ni lah. Bagai, seperti, ibarat, laksana dan umpama. Okey, untuk yang seterusnya kita tengok pula maksud perumpamaan yang ada dalam buku teks awak. Maksud perumpamaan yang dia bagi dalam buku teks. Okey, perumpamaan. Okey, yang pertama, perumpamaan yang pertama dalam buku teks awak tu, dalam teks yang pertama, kotak yang pertama, yang diwarnakan dengan warna biru tu. Okey, seperti katak di bawah tempurung, yang membawa maksud orang yang cetek pengetahuannya. Okey, contoh ayat. Arfan tidak mengetahui cara-cara menggunakan komputer. Dia dikatakan bagai katak di bawah tempurung. Okey, dia tak guna. Dia tukar. Dia dikatakan bagai katak di bawah tempurung ni, maksud dia orang yang cetek pengetahuan. Maknanya Arfan ni dia tak guna. Dia tak tahu nak guna komputer. Jadi diibaratkan Arfan ni seperti katak di bawah tempurung, bagai katak di bawah tempurung, sebab dia tak tahu cetek pengetahuannya berkenaan dengan komputer. Okey, seterusnya perumpamaan yang kedua, seperti lipas kudung, yang membawa maksud bergerak dalam keadaan pantas atau sibuk bekerja. Okey, ayat dia, hidangan makan tengah hari
dapat disiapkan dalam masa setengah jam kerana dia membuatnya seperti lipas kudung. Seperti lipas kudung yang membawa maksud bekerja dengan pantas. Okey, buat kerja ni cepat. Maknanya diibaratkan seperti lipas kudung. Okey, yang ketiga seperti cacing kepanasan. Seperti cacing kepanasan yang membawa maksud gelisah. Okey, ayat dia, contoh ayat, pencuri itu seperti cacing kepanasan apabila disoal polis. Okey, seperti cacing kepanasan, maksudnya gelisah. Pencuri itu gelisah apabila disoal polis. Tapi dia tak guna perkataan gelisah. Gelisah tu dia tukar kepada perumpamaan, iaitu seperti cacing kepanasan. Okey, seterusnya kita tengok pula pada perumpamaan yang keempat. Perumpamaan yang keempat seperti melepaskan batuk di tangga, yang membawa maksud melakukan sesuatu tidak bersungguh-sungguh. Okey, contoh ayat. Semua murid tidak bersetuju melantik Ahmad sebagai ketua kelas kerana dia membuat kerja seperti melepaskan batuk di tangga. Maknanya tidak buat kerja bersungguh-sungguh ataupun buat kerja sambil lewa. Dia tukarkan buat kerja sambil lewa ataupun ayat buat kerja tidak bersungguh-sungguh tu ditukar kepada perumpamaan seperti melepaskan batuk di tangga. Okey, yang seterusnya yang kelima, bagai au dengan tebing yang membawa maksud saling membantu. Okey, contoh ayat, Amni dan Aisyah bagai au dengan tebing kerana saling membantu menyiapkan tugasan bahasa Melayu. Okey, bagai au dengan tebing, saling membantu. Amni dan Aisyah membantu ni maksud dia ni, bagai au dengan tebing. Okey, seterusnya kita akan tengok pula teks yang dalam buku awak tu. Kita akan lengkapkan teks dalam yang dia bagi tu. Dia bagi tu hanya petak yang pertama sahaja yang lengkap. Okey, kita baca dulu. Muka surat 45. Seni bahasa. Tajuk teks kita hari ini ialah tumbuhan berbahaya. Tumbuhan berbahaya. Nabila sentiasa melayari internet untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Dia tidak mahu menjadi seperti katak di bawah tempurung. Semasa melayari internet, Nabila terbaca tentang pokok duit-duit yang berbahaya. Pokok ini tidak sesuai dijadikan tanaman hiasan. Okey, yang ni pokok duit-duit. Nabila melayari internet dan terjumpa satu maklumat berkaitan dengan pokok duit-duit yang dikatakan berbahaya. Okey, kita tengok pula pada teks yang kedua. Tengok pada kotak yang kedua. Okey, kotak yang kedua. Seterusnya. Okey, Nabila berlari pantas seperti lipas kudung. Ni. Nabila berlari pantas seperti lipas kudung untuk memberitahu ibunya tentang bahaya getah pokok duit-duit. Ibunya tidak menyangka bahawa getah pokok duit-duit yang ditanamnya itu boleh menjejaskan keselamatan keluarganya. Okey. Seterusnya kita tengok pula pada gambar yang ketiga. Pada gambar yang ketiga. Okey, lambat sikit. Muallimah punya slide ni dia loading sikit. Okey. Ibu Nabila gelisah seperti cacing kepanasan apabila mendengar maklumat yang disampaikan oleh Nabila itu. Dia terus memanggil suaminya untuk membantunya membuang pokok duit-duit itu dengan segera dan selamat. Okey, seperti cacing kepanasan. Gelisahlah.
maksud dia seperti cacing kepanasan tu. Okey, seterusnya pada kotak yang terakhir. Okey, Nabila dan keluarganya kelihatan bersungguh-sungguh, bukan seperti melepaskan batuk di tangga. Mereka bekerjasama bagai au dengan tebing untuk memastikan pokok duit-duit itu dibuang dengan sempurna dan selamat. Okey, seperti melepaskan batuk di tangga. Okey, buat kerja acuh tak acuh, tidak bersungguh. Maknanya sini Nabila ni bersungguh-sungguh, bukan buat kerja seperti melepaskan batuk di tangga. Okey, seterusnya bagai au iaitu bekerjasama. Bekerjasama memastikan pokok duit-duit itu dibuang dengan sempurna dan selamat. Okey, seterusnya kita tengok pada latihan hari ini. Okey, latihan hari ini murid-murid boleh ke buku aktiviti muka surat 50. Senang sahaja. Isi tempat kosong dengan perumpamaan yang sesuai. Okey, yang ni Mukadimah akan bagi tahu maksud. Okey, seperti cacing kepanasan, maksud dia gelisah. Okey, seperti mencurah garam ke laut, melakukan perkara yang tidak berfaedah. Yang ketiga, seperti menarik rambut dalam tepung, berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Yang keempat, bagai isi dengan kuku, iaitu sangat akrab atau sangat karib. Yang kelima, bagai layang-layang terputus talinya, maksud dia putus harapan. Jadi murid-murid boleh rujuk maksud yang Mukadimah bagi ni untuk jawab soalan pada muka surat 50 dalam buku aktiviti. Okey, jadi untuk hari ini, kalau murid-murid semua dah faham, boleh sempurnakan tugasan yang Mukadimah bagi. Seterusnya hantar tugasan melalui Telegram Mukadimah. Kiranya murid-murid ada pertanyaan, terus WhatsApp kat Mukadimah lah. Jika ada pertanyaan ataupun tak faham, boleh terus WhatsApp. Okey, Mukadimah harap semua murid dapat mengambil ilmu yang Mukadimah sampaikan hari ini dengan baiknya, insya-Allah. Jadi untuk hari ini itu sahaja kelas bahasa Melayu hari ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.